Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu hangat pada malam ini adalah isu BlackRock. Mengapa tahun 2021 boleh, sekarang tak boleh? Itu soal Anwar Ibrahim kepada semua, terutamanya kepada pembangkang dan aktivis yang kononnya mau berjuang untuk Malaysia. Tapi menurut Anwar Ibrahim, sekadar nak jadi pahlawan, tapi menunggang isu itu untuk kepentingan diri sendiri tanpa mau melihat kepentingan masa depan negara. Perdana Menteri menegaskan, usaha sama BlackRock pada tahun 2021 dengan pelaburan dalam Malaysia Airport Holdings Berhad kini mempunyai konteks berbeza. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, dalam kes MAHB tidak pernah ada rundingan secara terus. Dengan BlackRock tidak seperti 2021, di mana kumpulan wang simpanan pekerja runding secara terus dengan BlackRock. Pada 2023, KWSP dan Khazanah selaku pemegang saham MAHB hanya melakukan rundingan bersama GIP Global Infrastructure Partners dan ia berbeza dengan naratif di luar. Pihak konsortium juga menjelaskan bahawa BlackRock tidak pernah sama sekali terlibat dalam sebarang transaksi berhubung MAHB. Pengurusan sedia ada, GIP akan mengekalkan kawalan penuh dan tanggungjawab bagi halat tuju strategik dan operasi GIP serta syarikat-syarikat di bawah pelaburan mereka, termasuklah MAHB seandainya transaksi ini dimuktamad nanti, katanya. Anwar berkata demikian ketika menjawab soalan Datuk Muhammad Shahar Abdullah BN Paya Besar pada waktu pertanyaan-pertanyaan menteri di Dewan Rakyat hari ini. Anwar menjelaskan pemilihan BlackRock oleh KWSP sebagai salah satu pengurus dana akaun terurus berasingan SMA, pelaburan langsung dan pelaburan bersama equity persendirian PE, patuh syariah yang pertama dan terbesar di dunia dengan peruntukan 600 juta Amerika Syarikat dolar bersamaan dengan 2.5 bilion ringgit. Menurutnya, menerusi peruntukan itu, KWSP menubuhkan 3 dana SMA bernilai 200 juta AS dolar setiap satu yang akan dikendalikan oleh 3 pengurus dana equity persendirian: BlackRock, Harbourvest Partners LLC dan Partners Group AG. Usaha tersebut, kata Perdana Menteri, telah bermula sejak 2018 sebelum dilancarkan KWSP pada tahun 2021. Kita diserang sekarang dalam isu pelaburan BlackRock, termasuk oleh rakan di sebelah sana, iaitu pembangkang. Dia lupa keputusan penting dibuat ketika jadi kerajaan, beri peranan kepada BlackRock pada tahun 2021, kata Anwar Ibrahim. Apa keputusannya? KWSP menyerahkan akaun terurus berasingan SMA bersama equity persendirian PE, patuh syariah pertama dan terbesar di dunia, kepada BlackRock. Tahniahlah. Dan jumlahnya 600 juta Amerika Syarikat dolar bersamaan 2.5 bilion ringgit. Kalau dalam isu BlackRock ini dilihat soalnya, mengapa 2021 boleh buat tetapi sekarang tak boleh? Inilah yang menjadi masalah. Apakah hukum berubah ikut keadaan, kata Perdana Menteri lagi. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Isu hangat pada petang ini melibatkan calon Perikatan Nasional. Betulkah dia menipu resume dia? Ini yang didapat atau diperoleh oleh netizen selepas mereka mengkaji latar belakang
calon PAS di PRK Sungai Bakap. Enggan ulas dakwaan tipu resume, calon Perikatan Nasional hanya jawab, ada kuasa Tuhan. Apa ceritanya? Calon Perikatan Nasional PN dari PAS, Abidin Ismail, dihujani kritikan selepas tular klip video memaparkan beliau enggan menjawab soalan wartawan berkenan pekerjaannya. Dalam poster maklumat calon tertulis tempo perkhidmatan beliau di sebuah syarikat sebagai eksekutif logistik adalah sehingga tahun 2022. Bagaimanapun, zaman sekarang ini dengan teknologi yang sudah berkembang, maklumat di hujung jari, maka netizen pun menyasat. Biasalah, mahkamah netizen ini cukup berkuasa. Apa saja yang Anda cakap, apa saja yang Anda tunjuk, semua boleh dilihat dalam Google. Type saja nama Anda, boleh tahu siapa Anda. Apalagi dengan Facebook, dengan YouTube, dengan TikTok, dengan Instagram, dengan X. Semuanya mudah dicapai. Oleh sebab itulah ketika mahkamah netizen menyasat maklumat berkaitan calon Perikatan Nasional ini, berdasarkan maklumat yang dikongsi pengguna media sosial, kilang tempat beliau bekerja didapati sudah ditutup operasi sejak tahun 2020. Tapi di dalam resume ataupun dalam poster maklumat calon ini, beliau menulis eksekutif logistik sehingga tahun 2022. Tapi maklumat yang dikongsi pengguna media sosial mengatakan kilang tempat beliau bekerja sudah ditutup operasi sejak tahun 2020. Malah, bukan itu saja, netizen turut menemui buktinya dalam hantaran Facebook calon itu sendiri. Pada tahun itu memaklumkan tentang penutupan kilang tersebut. Alamak, terkantoilah pula. Bukan orang yang tulis, rupa-rupanya dalam Facebook calon itu sendiri. Mungkin dia lupa ada maklumat tersembunyi dalam Facebook sendiri. Perkara tersebut setelah itu menimbulkan kebingungan, namun enggan dijelaskan oleh calon. Beliau juga sempat menyebut tentang kuasa Allah. Tengok poster tu, itu hak masing-masing. Saya tak mahu komen, ada kuasa Tuhan, Allah nak tentukan. Katanya dalam klip video dimuat naik sebuah media tempatan. Video itu ternyata mendapat perhatian ramai, selain ada yang secara sinis berkata, Abidin sebenarnya bekerja dari rumah, yaitu WFH, sepanjang 2 tahun kerana pada tahun 2020 banyak kilang yang tutup akibat COVID-19. Tidak terlepas ada juga melabel calon Perikatan Nasional itu sebagai menipu resume. Saudara-saudara sekalian, ini memang mengejutkan. Beginikah calon yang dikatakan oleh Tuan Ibrahim, Tuan Man, sebagai memiliki sijil ISO 14001. Wah, rupa-rupanya ini level dia kan. Levelnya level apa? Level yang mudah dicari maklumatnya oleh netizen. Itulah, jangan sesekali terlupa. Banyak maklumat diri Anda boleh ditemui dalam Facebook diri sendiri. Lihat saja seperti calon PAS ini. Apabila dalam poster maklumat dikata dia bekerja sehingga tahun 2020 dalam syarikat itu, tetapi didapati oleh media sosial, pengguna media sosial, kilang tempat beliau bekerja sudah ditutup operasi sejak 2020. Malah terdapat hantaran dari Facebook calon sendiri pada tahun itu memaklumkan tentang penutupan kilang tersebut. Apalagilah, yang paling mengejutkan,
Tidak terlepas ada juga yang melabel calon PN itu sebagai menipu resume. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Pembangkang tak guna, Hamzah dan Hadi tiada semasa Perdana Menteri, perjelas isu jualan saham MAHB. Dua hal yang kita nak bincang ulas pada malam ini. Pertama sekali tentang isu BlackRock MAHB. Yang kedua, isu Ponteng terhadap ahli-ahli parlimen. Perkara BlackRock ni sekarang hangat diperkatakan di luar Dewan Parlimen oleh pembangkang. Mereka memainkan isu ini seakan-akan mereka tak pernah tahu. Padahal BlackRock telah disahkan, telah berpuluh tahun bertapak dan melabur di Malaysia. Sejak tahun 2021, 2019 sudah ada. Itu yang Anwar kata. Kenapa 2021 boleh pula ada BlackRock, tapi kenapa 2024 tak boleh pula? Padahal pada 2021, tolong ingat, 2021 siapa memerintah pada waktu itu? Kenapa boleh? Tapi Anwar pula tak boleh. Itu bukti isu ini hanya ditunggang oleh sebilangan ahli politik. Bila dijelaskan di Dewan Rakyat, disitulah sepatutnya didengar oleh semua orang. Kerana di Dewan Rakyat tidak boleh, tidak dibenarkan mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan. Dengan kata lain, tidak boleh mengeluarkan kenyataan yang menipu. Kerana di Dewan Rakyat, kalau kedapatan menipu akan dihadapkan ke jawatan kuasa hak ahli parlimen dan juga Dewan Rakyat. Baru-baru ini kita digemparkan apabila disahkan Wan Saiful Wanjan diheret ke jawatan kuasa tersebut kerana menimbulkan kekeliruan, memberikan kenyataan yang mengelirukan di Dewan Rakyat. Jadi, menjadi kehairanan kita ialah ketika Anwar Ibrahim menyampaikan penerangan, pencerahan berkaitan MAHB, ada pula dua orang ni, ketua pembangkang, iaitu Hamzah Zainuddin dan Hadi Awang, Presiden PAS, yang sering kali menjadi idola kepada ramai orang, terutamanya Walaun, tak pula hadir ketika Anwar Ibrahim perjelas isu jualan saham MAHB. Jadi lepas ni, kalau mereka masih lagi bersuara, masih lagi bising di luar Dewan berkait MAHB, jangan lagi dilayan. Kerana ketika mereka, ketika Anwar Ibrahim memberikan kenyataan, mereka pula tak hadir. Isu kedua yang kita nak cakap ialah, kita nak semua ahli parlimen serius dengan kehadiran di Dewan Rakyat. Anda dibayar gaji untuk datang hadir ke dalam Dewan Rakyat dalam perbahasan itu. Tapi yang menghairankan, kenapa begitu kerap ahli-ahli parlimen tidak datang Dewan Rakyat, persidangan Dewan Rakyat? Buat apa anda menang menjadi ahli parlimen kalau tak hadir? Itu adalah hakiki pekerjaan anda. Bikin rugi saja duit rakyat, mengundi anda, tak pula hadir. Tak apalah kalau sakit ke, ada masalah yang benar-benar serius ke, tak apa. Tapi kalau Ponteng tak tahu kena apa, itu yang bikin panas. Kalau di sekolah, anda tak pun hadir, anda Ponteng sekolah, kena rotan. Itu dululah. Sekarang dibagi amaran. Jadi, lepas dibagi amaran, akan diberi penggantungan. Lepas digantung, dibuang pula. Itu kan bagus. Jadi, kenapa ahli parlimen ini tak hadir? Terutamanya Hamzah Zainuddin dan Hadi Awang. Adakah mereka sakit? Atau adakah mereka sengaja tak mau hadir kerana takut nanti mereka akan terngangah dengan jawapan Datuk Seri Anwar Ibrahim memperjelas isu jualan saham MAHB. Tiada kelibat Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin dan Ahli Parlimen Marang Tan Sri Abdul Hadi Awang di Dewan Rakyat pagi tadi semasa Perdana Menteri menjelaskan isu jualan pegangan saham dalam Malaysian Airport Holding Berhad MAHB kepada BlackRock.
Selain itu, tempat duduk ahli Parlimen Pagoh Tan Sri Muhyiddin Yassin merangkap pengerusi Perikatan Nasional juga kosong. Malah hampir sebahagian besar pembangkang tiada dalam Dewan Rakyat. Ketika pembangkang lantang mendakwa kononnya MHB dijual. Rata-rata menyelar sikap wakil rakyat pembangkang yang tidak menjadikan Dewan Rakyat sebagai medan untuk bersuara. Belakang sembang deras bila diberi peluang berhadapan dengan Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim, semua hilang terus. Pembangkang yang tidak bermanfaat untuk negara, kecam pengguna X Amir Hamzah. Sembang terpaling nak lawan, depan PMX pun tak berani nak tanya soalan. Semua krik-krik, mana terpaling teknokrat kemaman. Sama aja pasu bunga, kata Su Ibrahim 12. Riuh rendah pasal BlackRock di luar Dewan. Masuk Dewan, Depa Ponteng. Haprak punya 3. Orang ni, templak Rahim 8K pula. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa anda tinggalkan komen anda untuk isu kali ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu paling hangat petang ini. Semua menteri DAP tak pernah ajak PAS sertai kerajaan. Itu ditegaskan oleh Guan Eng. Sejak akhir-akhir ini timbul isu, konspirasi dan juga kontroversi yang kononnya PAS nak masuk kerajaan perpaduan. Tapi netizen kata tak payahlah layan PAS itu. Kata mereka PAS telah membuktikan mereka mampu bermain kayu tiga, mampu memainkan isu-isu dan juga mampu bermain beberapa kolam. Selain daripada itu, kata mereka sudah beberapa kali PAS mematuk kawan-kawan mereka. Kata mereka termasuklah UMNO apabila PAS secara diam-diam menyertai Perikatan Nasional. Itu sebabnya kata mereka tak payahlah. Ada PAS ke tak ada PAS ke sama saja. Lebih baik tak ada PAS, kata mereka. Belum ada huru-hara, belum ada kontroversi, belum ada masalah. Kalau ada PAS nanti ada pula masalah, kata mereka. Jadi lebih baik PAS tidak dijemput. Oleh sebab itulah apabila Taqiyuddin kata, dia kata Fahmi Fazil jangan mimpi, Guan Eng pun mungkin kata jangan mimpi. Pengerusi DAP Lim Guan Eng menafikan kabar angin. Mendakwa kononnya kerajaan perpaduan sedang berbincang dengan PAS untuk menyertai kerajaan persekutuan. Katanya, beliau sendiri telah berjumpa dengan menteri-menteri DAP dan kesemua mereka menyatakan bahawa perkara ini tidak pernah dibincangkan di peringkat tertinggi. Malah, kata Guan Eng, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim juga tidak pernah menyentuh apa-apa isu berkaitan perbincangan dengan PAS ketika sesi taklimat khas yang diadakan sebelum persidangan Dewan Rakyat kepada barisan ahli Parlimen Kerajaan. Sebaliknya, beliau menekankan rasa tidak puas hati dengan tindakan mempolitikkan pelaburan kerajaan oleh pembangkang, terutamanya apabila mengheret isu BlackRock ke dalam perolehan MHB oleh Khazanah Nasional Berhad melalui anak syarikat milik penuhnya UEM Group Berhad dan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP. Guan Eng berkata negara seperti Arab Saudi juga mempunyai hubungan dengan BlackRock. Sekiranya logik seperti ini yang mahu digunakan, maka Malaysia perlu memutuskan sepenuhnya hubungan diplomatik dengan Amerika Syarikat kerana memberikan sokongan terhadap Israel. Ini sudah tentu tidak masuk akal, kata beliau. Jelas sekali pihak yang cuba membuat tanggapan kononnya DAP terlibat dengan usaha untuk membawa PAS ke dalam kerajaan persekutuan mempunyai niat menipu untuk memburukkan imej parti, ujarnya lagi. Pihak-pihak ini, kata Guan Eng, jelas lupa peranan jahat yang digerakkan sejurus selepas pilihan raya umum ke-15. Bagaimana terdapat gerakan dan usaha mereka bagi meletakkan PAS menjadi sebahagian daripada kerajaan dengan menandatangani akuan berkanun yang menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Maka pihak-pihak yang berada di dalam kerajaan perpaduan mesti berhati-hati menyampaikan kabar angin yang akan mengelirukan rakyat
terutamanya apabila kita sedang menghadapi pilihan raya kecil yang sukar, kata beliau lagi. Jika tidak, mereka ini ibarat talam dua muka bagi kerajaan perpaduan, sedangkan hati mereka sebenarnya masih terpaut di luar, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton channel ini. Akhirnya, Wan Saiful Wanjan terima pada apabila didakwa mengelirukan Dewan Rakyat. Apabila beliau mendakwa tentang kenyataan beliau dikeluarkan dulu berkaitan dengan kenyataan kononnya beliau boleh bebas daripada pendakwaan kalau menyokong Anwar Ibrahim. Perkara itu telah pun menimbulkan kontroversi besar sehingga Wan Saiful Wanjan sah dirujuk ke Jawatan Kuasa Hak dan Kebebasan. Usul itu disokong majoriti ahli parlimen kerajaan, manakala wakil rakyat blok pembangkang bertindak keluar sebagai tanda protes. Inilah kualiti pembangkang kita sekarang. Sikit-sikit keluar dewan, sikit-sikit keluar dewan. Tak tahulah mereka ni keluar dewan ni baguskah tidak. Tapi dari segi penilaian moral, tak baguslah. Kan? Kerana keluar dewan itu tiada hasilnya. Itu pertama. Yang kedua, lebih baik mereka berbahas. Gunakan ruangan ini untuk mengeluarkan hujah. Rakyat mendengar, rakyat tahu kenapa mereka perlu perjuangkan Wan Saiful Wanjan. Bukannya keluar dewan. Kamu keluar dewan, mulut tak cakap, keluar dewan, seakan-akan sudah kalah. Angkat bendera putih. Wan Saiful Wanjan akan dirujuk ke Jawatan Kuasa Hak dan Kebebasan Parlimen susulan kenyataannya bahawa kes mahkamahnya boleh dimanipulasi untuk dibatalkan atau digugurkan. Usul merujuk pemimpin bersatu itu ke jawatan kuasa berkenan diluluskan melalui undian blok disokong majoriti ahli parlimen kerajaan, manakala wakil rakyat blok pembangkang bertindak keluar sebagai tanda protes. Inikah, netizen kata, inikah kualiti blok pembangkang, ahli-ahli parlimen pembangkang yang walau dah pilih itu. Inikah kualiti yang kamu mau, kata mereka. Bila dah kalah, keluar dewan. Bila tak boleh jawab, keluar dewan. Bila tak suka, keluar dewan. Ini paling bikin panas lah kan. Sepatutnya mereka berbahaslah. Bahas baik-baik. Berikan hujah baik-baik supaya netizen faham. Ini keluar dewan. Jadi tak hairanlah kalau nanti walau dia penyokong-penyokong Perikatan Nasional ni kata netizen pun suka keluar dewan. Kamu pikir sajalah kalau kamu sekarang ni Anda sedang berbincang dengan seorang kawan dan kawan kamu tu tak suka dengan pendapat Anda. Belum habis lagi pendapat Anda, dia sudah jalan keluar. Macam mana lah tu kan? Kita nak sampaikan maklumat, dia tak nak dengar. Apa dan muka dia lah kalau dia kalah. Itu. Usul merujuk sebelum keputusan itu dibuat, Ronald Kiandi, PN Beluran dan Sahrizan Johan, PH Bangi dibenarkan berbahas oleh Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Azalina Othman Said ketika membentangkan usul itu berkata, Dewan Rakyat memandang serius kenyataan Wan Saiful pada 21 Mac lalu mendakwa kes mahkamahnya boleh dimanipulasi untuk dibatal atau digugurkan. Perbuatan ini telah menunjukkan ahli parlimen Tasik Gelugur telah menyebut perkara yang sedang dalam timbangan mahkamah dan boleh dianggap merosakkan kepentingan pihak-pihak yang berbicara dalam kes tersebut. Susulan itu, Wan Saiful perlu dirujuk ke Jawatan Kuasa Hak dan Kebebasan Parlimen untuk menentukan sama ada kenyataannya mengelirukan dan membuat syor untuk pertimbangan Dewan. Ahli Parlimen Tanjung Karang, Dr. Zulkapari Hanapi memfailkan usul merujuk Wan Saiful Wanjan ke Jawatan Kuasa Hak dan Kebebasan Parlimen selepas pemimpin bersatu itu membuat sangkaan jahat terhadapnya dengan mendakwa dirinya sebagai ejen yang memujuk dan menyogok ahli Parlimen PN untuk menyokong kerajaan. Sehari sebelum itu, Wan Saiful mendakwa Zulkapari dan ahli Parlimen Gua Musang, Muhammad Azizi Abu Naim bersama 3 lagi individu dikenali sebagai Hasnan
Datuk Azman serta Datuk Rahim membuat kacau ganggu dalam usaha mempengaruhi kelakuan dan sokongan beliau kepada kerajaan. Wan Saiful kini berdepan tuduhan pengubahan wang haram dan rasuah melibatkan projek Jana Wibawa mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 kurungan B Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan, Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.